Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua murid-murid yang berada di hadapan saya ini. Semua berada dalam keadaan yang sihat. Ada batuk-batuk ke ataupun rasa-rasa tidak sihat? Baik, semua berada dalam keadaan yang sihat. Okey, sebelum tu seperti biasa saya ingatkan, pastikan kamu berada dalam keadaan yang selesa. Pastikan tak ada sampah sarap di bawah meja. Kalau ada, sila bergerak dan buang ke dalam tong sampah di luar sana. Okey, sebelum kita mulakan pembelajaran kita hari ini, saya nak buku-buku yang tidak berkaitan sila simpan di bawah meja ataupun di dalam beg masing-masing. Dan hanya keluarkan buku yang berkaitan sahaja, iaitu kita belajar pengajian am. Okey, baiklah, sebelum tu cikgu nak tanya. Minggu lepas, cikgu ada bagi apa-apa tugasan? Ada. Tugasan yang cikgu bagi minggu lepas adalah satu tugas yang sangat simple dan kamu boleh buat tak? Ada tengok? Okey, minggu lepas cikgu suruh kamu tengok TV. Cikgu suruh kamu tengok TV tu suruh kamu tengok cerita Korea kah? Tak, cikgu suruh kamu tengok berita harian, apa-apa isu yang terjadi minggu lepas. Tak kira lah kamu tengok dekat media sosial seperti Facebook ke, Instagram ke. Kerana zaman sekarang ni banyak berita-berita harian ataupun isu semasa yang terjadi dipamerkan dekat mana-mana media sosial. Sebab itulah minggu lepas cikgu nak kamu tengok TV dan hari ini cikgu nak kamu sebut apa yang terjadi minggu lepas. Apa dia? Scammer. Ya, betul, scammer. Banyak terjadi penipuan wang haram oleh individu yang tidak bertanggungjawab oleh kerana untuk mendapatkan keuntungan semata-mata. Dan juga apa lagi? Langgar lari, ya. Itu pun yang banyak terjadi minggu lepas, yang sampai meragut nyawa orang lain. Dan semua tu kita boleh kategorikan sebagai satu kes jenayah. So hari ini cikgu nak bawa kamu ke dalam topik kedaulatan negara di bawah subtopik jenayah. Okey, sebelum tu cikgu nak kamu tengok video ni dan perhatikan isi kandungan dia betul-betul. Wang tunai berjumlah 3.5 juta ringgit ditemui disimpan oleh Ketua Sindiket Bergelar Dato' oleh Pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dalam serbuan di rumah suspek pada Isnin. Selain itu, kenderaan mewah bernilai 15.7 juta ringgit berserta nilai hartanah termasuk banglo, rumah kedai dan pejabat bernilai 29 juta ringgit turut disita dalam serbuan yang dilakukan SPRM sejak Isnin. Sumber berkata sebanyak 644 akaun individu dan syarikat yang dianggarkan bernilai 100 juta ringgit turut dibekukan dalam siasatan kes Kartel Projek. Sindiket-sindiket yang kita telah tumpaskan pada tahun 2020 sejumlah 305 sindiket dengan bilangan tangkapan sejumlah 1,204 orang yang kita telah tangkap. Pada tahun ini, sindiket yang kita tumpaskan sejumlah 26 sindiket dengan tangkapan orang 97 orang. Jadi, tangkapan sindiket ini kebanyakannya dia punya tangkapan-tangkapan ini adalah kingpin dan harta dia kita akan rampas.
Jabatan kumpulan ni yang dikenali sebagai Black Lanun Maria ni telah datang ke perhatian polis pada tahun 2019 lagi dah. Memandangkan bahawa isu ni timbul semula sekarang, Bukit Aman pun baru-baru ni telah terima juga maklumat ni timbul balik kumpulan ni. So JSC Bukit Aman telah menubuhkan satu tim khas lah untuk revisit, untuk siasat semula dakwaan-dakwaan ni. Lebih kurang sama juga dengan dakwaan-dakwaan pada tahun 2019 tu. Tapi oleh kerana dia timbul semula, we will send a team, kita akan hantar pasukan untuk siasat semula lah. Apa yang kamu dapat tengok dari video tersebut? Apa dia, Akmal? Ya, betul. Seludup dadah. Okey. Banyak kes-kes jenayah yang terjadi di Malaysia. Dan kes-kes jenayah ini bukan hanya terdapat di Malaysia sahaja, tapi ia juga terjadi di seluruh dunia. Dan kes ini kita tidak mampu habiskan, tapi kita mampu untuk kurangkan kes ini berlaku walaupun tidak dengan 100%. Okey, hari ini kita nak tengok kenapa ya benda-benda ni ataupun kejadian-kejadian begini berlaku. Kita nak cari apa fungsi ataupun apa punca yang menyebabkan berlakunya kes-kes jenayah ini. Apa dia? Apa yang menyebabkan perkara-perkara ini berlaku? Apa? Kurang didikan agama? Ya, betul. Kurang didikan agama. Apa lagi? Faktor persekitaran. Lagi? Orang tu miskin. Orang tu miskin kita kategorikan sebagai apa yang ayat yang lebih sesuai untuk kita panggil keadaan macam tu? Ya, kita panggil sebagai kejatuhan ekonomi ataupun disebabkan oleh faktor ekonomi seseorang. Okey, hari ini kita akan tengok lihat punca-punca berlakunya perkara-perkara itu berlaku, dan juga kita akan cari jalan penyelesaian di sebalik permasalahan tersebut. Okey, yang pertama kita akan cari punca-punca berlakunya permasalahan ini. Okey, baiklah. Sesuatu terjadi perkara. Okey, punca yang kedua kita dapat tahu apa dia? Siapa boleh jawab? Okey, cikgu bagi hint. Benda tu dekat sangat dengan kamu. Benda tu kamu pegang sekarang. Apa tu? Benda yang kamu pegang. Handphone? Ya, handphone. Dan handphone tu ada apa? Media masa. Okey, media masa. Media masa tu macam Facebook, Instagram, YouTube, apa semua kan? So, di sini kita dapat katakan faktor yang kedua kita dapat lihat ialah faktor media masa. Kenapa media masa ni boleh menjadi punca berlakunya jenayah ni? Disebabkan dalam media masa ni pelbagai bentuk-bentuk aksi jenayah ataupun aksi-aksi ganas yang boleh ditiru oleh anak-anak di luar sana untuk melakukan satu jenayah. Daripada mereka tidak tahu cara merompak kepada mereka tahu macam mana cara untuk merompak. Okey, semua boleh tangkap setakat ni? Okey, baiklah. Kalau semua boleh faham setakat ni apa yang cikgu terangkan tadi, kita boleh cari faktor ataupun punca yang ketiga yang menjadi punca permasalahan kes jenayah ini. Yang faktor yang ketiga adalah kita dapat lihat dari segi agama seseorang itu. Okey, apa dia? Sebab dia? Apa? Didikan agama? Tak ada agama? Ya, betul. Jawapan kawan kamu itu betul, tapi ia kurang tepat. Okey, cikgu akan bagi tahu apakah jawapan yang paling tepat ni. Okey. Jawapan yang paling tepat adalah kurang penghayatan agama. Dia ada agama ya, tapi dia
kurang menghayati ajaran agama masing-masing. Disebabkan mereka ni kurang penghayatan dalam diri tentang agama, maka mereka ini lebih mudah terjerumus untuk melakukan perkara-perkara jenayah. Okey, kita akan pergi kepada next level. Tadi kita dah tahu apa punca-punca berlaku perkara tersebut ataupun kes jenayah ni. So, sekarang kita nak cari jalan penyelesaian dia pula. Apa jalan penyelesaian kepada permasalahan ni? Boleh seorang berdiri untuk bagi tahu? Apa dia? Kita dapat tengok dari 3 aspek. Ekonomi, agama dan juga media massa kan. So, kita akan cari jalan penyelesaian daripada ketiga-tiga punca ni. Yang pertama, kita dapat lihat dari segi, apa dia? Cikgu ada sebut tadi. Ekonomi, ya betul, ekonomi. Dari segi ekonomi, kita dapat lihat, kita akan ataupun kerajaan boleh memperkasakan ekonomi negara dengan lebih banyak mewujudkan peluang pekerjaan terutamanya kepada anak-anak muda. Kerana anak-anak muda ini lebih mudah untuk terjerumus dengan perkara-perkara yang tidak elok. Jalan penyelesaian kedua, kita dapat lihat dari segi undang-undang negara. Di mana siapa yang bertanggungjawab tentang undang-undang negara ni? Siapa? Parlimen. Lagi kurang tepat. Lagi jawapan? YDPA. Kurang tepat. Apa dia? Kerajaan. Ya, betul. Jawapan Aisyah, kerajaan. Jawapan Aisyah betul, kerajaan. Okey, yang bertanggungjawab tentang undang-undang ini adalah kerajaan, di mana kerajaan boleh mengambil inisiatif untuk memperketatkan undang-undang yang telah sedia ada dengan mengenakan hukuman-hukuman yang berat bagi mereka-mereka yang melakukan kes jenayah ini. Mungkin suatu filem itu boleh ditapis sebelum ia ditayangkan agar tidak wujud unsur-unsur yang terlalu ganas yang boleh menjadi tiruan oleh anak-anak di luar sana. Dan contoh lain kita boleh lihat dari segi hukuman, kita boleh kenakan hukuman hudud terutamanya untuk mereka yang mencuri, merompak. Dan cara penyelesaian yang terakhir adalah apa dia? Kes jenayah ni datangnya daripada diri sendiri. Jadi, ia haruslah diwujudkan apa? Ya, betul, kesedaran. Di mana cara yang ketiga, kita boleh menanamkan sifat kesedaran orang ramai tentang kes-kes jenayah. Macam mana kita nak tanamkan sifat kesedaran dalam diri ni? Melalui kita boleh buat program, ya betul, ataupun kita panggil sebagai kempen kesedaran orang ramai. Dalam kempen tersebut, kita boleh lakukan pelbagai aktiviti yang boleh menyedarkan orang ramai tentang bahayanya melakukan jenayah. Akhir pembelajaran, cikgu nak semua murid-murid di hadapan ni akan dapat menjelaskan apakah kepentingan keamanan negara untuk individu dan juga di peringkat antarabangsa. Dan yang kedua, cikgu nak di akhir pembelajaran, pelajar-pelajar akan dapat membezakan ataupun menilai jenis-jenis cabaran ataupun kes-kes jenayah yang terjadi di Malaysia. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang paling penting sekali, cikgu nak semua murid-murid boleh mengaplikasikan penerangan cikgu ni dalam aktiviti-aktiviti perbincangan kumpulan maupun perbincangan individu berkaitan dengan punca-punca masalah ini dan juga jalan penyelesaian dalam permasalahan yang telah berlaku di sekeliling kita.